Matsushita, Honda, Toyota, you name it, tuan-tuan, all come from Japan. Ini satu bangsa yang hebat. Ini satu bangsa yang rakyatnya bangun. Satu cerita bagaimana sebuah negara yang pada tadi sahabat saya Dr. Osman Ghazali tanya, bagaimana Korea boleh jadi sampai tahap begitu hebat daripada kita. Saya nak kongsikan bagaimana sebuah syarikat bernama Daewoo yang berpangkalan di Goji Island, salah satu kepulauan Korea. Apabila syarikat ini dia punya managing director atau CEO dia, setiap pagi pada masa itu Korea bukan seperti Korea hari ini. Korea masa itu lebih kurang Korea kita lah, orang kita. Right? Jadi kita nak ambil contoh tak dynamic lagi, lesu. Kalau nak kata orang kita lesu 80-an, by all means you name it. Tapi hari ini pun kita nak bangunkan lagi bangsa kita. Kita ambil contoh bagaimana dalam kes ini. Di Goji Island, CEO syarikat Daewoo itu pagi-pagi apa dia buat? First thing dia cari penyapu. Dia cari penyapu, dia sapu sampah. Dia sapu sampah sendiri. Punya Samsungnya pekerja kilang Korea masa tu, nampak dia punya CEO tengah sapu, dia tengah sokok, dia buang depan CEO. CEO tu sapu, dia tak marah. Dia tak marah. Dia sapu juga, esok dia buat lagi. Orang pun mula hairan dan mula berkata dia, sebab apa? Dalam diri pekerja tu tak semuanya Samsung. Ada jiwa-jiwa yang hebat, luhur dan baik. Tapi bila dia tengok dia tak ada orang yang champion, jadi semua orang jadi nampak tak baik. Dalam kes ini maka dia punya CEO itu memulakannya. Orang buang pun tunggu. Tuan-tuan bayang kalau kita Vice Chancellor, depan Vice Chancellor orang buang sampah depan dia, mau dia kata cari macam mana nak fire dia ataupun key performer performer appraisal tahun ni teruk lah. Tapi ini contoh saya nak bagi bagaimana satu orang yang begitu tinggi kedudukannya boleh pergi serendah itu atas nama mendidik bangsa dia. Maka dia sapu. Hari demi hari dia sapu, orang lain tengok aja. Lepas hari demi hari dia bertukar kepada minggu, ada yang lain mula bawa penyapu masing-masing. Dia mula bawa penyapu dan dia sapu. Akhirnya, saya ringkaskan cerita, daripada situ seluruh pekerja kilang itu berubah. Dan bukan itu saja, bukan hanya Daewoo yang menjadi titik perubahan Korea, tetapi the entire South Korea berubah kerana peristiwa tersebut. Leading by example. Walk the talk. Don't delegate and abdicate. Ramai orang bagi kerja delegate and after that abdicate. Bagi kerja delegate, abdicate what it means, tinggalkan ke orang bawah. Orang bawah terpingal-pingal. Macam Tuan Haji kata dia, talk. Right? Sebab kita kena selalu engage. Engagement is most important thing. InsyaAllah, pada petang ini saya akan kongsikan tuan-tuan, dalam tu akan saya selit-selitkan cerita-cerita begini untuk tuan-tuan sentiasa bersama saya. Jadi apa yang saya ingin kongsikan pada petang ini adalah bagaimana satu konsep baru tak baru few years already, ya, kita boleh guna pakai untuk kita mengangkat jabatan kita. So saya harapkan bahawa takeaway kita pada petang ini, tuan-tuan boleh bawa balik. Di peringkat mana kita tidak mengapa, jangan bimbang. Blue Ocean strategy not necessarily only for the top management. Kita boleh guna konsep Blue Ocean ini di peringkat jabatan kita sendiri. Hatta kita punya small unit pun kita boleh gunakan konsep ini. Right? Jadi dia relevan untuk setiap peringkat, insya-Allah. Ini antara apa yang saya akan kongsikan pada petang ini. But let me share with you something on what one of the US President, the 30th President of United States of America, iaitu Harry Truman, kata, man makes history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize an opportunity to change the things for the better. Ini ketua. I would like to share with you the story of Herbert Tubman. Herbert Tubman adalah satu orang perempuan yang dia bekerja sebagai domestic helper. Masa dulu zaman hamba abdi masih berluasa di Amerika, right? Herbert Tubman ini dia adalah domestic helper, kerja di hotel murah dan dia kemas buat housekeeping dan sebagainya. Dan dia ini dinantikan setiap tahun oleh hamba abdi yang di belah selatan Amerika, bukan South America, America South. Dia orang ni tunggu Herbert Tubman ni, dia seorang perempuan. Tunggu dia datang untuk bawa dia lari ke utara, sebab utara punya lah lebih baik daripada di selatan. Apa yang saya nak kongsikan di sini? Leadership bukan maksud dia kita ni ada qualification degree yang hebat, maka kita akan jadi pemimpin yang hebat. Seorang domestic helper become a champion to hundreds of people
at the south untuk tunggu dia bila dia datang. Masa bila datang, masa sama malam bulan mengambang, dia akan turun ke ladang-ladang di south dan dia akan bawa at least kali dia misi menyelamat dia 10 orang hamba abdi yang besar-besar, gagah badannya tetapi kerdil jiwanya, menunggu dia untuk lagi ikut seorang perempuan ke utara untuk hidup yang lebih baik. Ini quality leaders. Alright, ini yang kita nak. Dia tak semestinya Vice Chancellor, tak semestinya Prime Minister, tak semestinya orang yang jawatannya cukup tinggi baru dia boleh buat perubahan. Every single person, kita ini dilahirkan sebagai pemimpin. InsyaAllah mari kita zahirkan kepimpinan kita. Untuk itu saya nak share dengan tuan-tuan akan sedikit video ini untuk kita sama-sama lihat bahawa yang saya akan highlight ini saya ambil daripada YouTube. Mereka adalah individu-individu yang pada asasnya bukan dari latar belakangkan orang yang hebat-hebat keluarga ni. Silakan. Kita tengok, hopefully boleh main. This is about belief. Kepercayaan. Kita mesti percaya pada diri kita. Abraham Lincoln 8 times, 8 kali kalah dalam pilihan raya untuk menjadi calon presiden. Albert Einstein membangunkan silibus fizik. Waktu itu menjadi negara yang ini hebat. Michael Jackson. Pele. King of football. Muhammad Ali. J.K. Rowling, Harry Potter. Stephen Hawking. Gandhi. Become the father of a nation. Bagaimana dia throw out in British kepada India. Mandela. Alright, kita hanya ada satu peluang tuan-tuan, dan sekarang inilah masa kita untuk buktikan. Okay. Alright, so that is I believe sesuatu yang boleh kita ponder dan kita boleh sama-sama fikirkan bagaimana ordinary people boleh jadi extraordinary. A soldier can become an emperor. Saya suka nak kongsikan bagaimana walaupun kita ada kata Napoleon, Little Napoleon, all these things to associate with what we call negative connotation. But anyway, dalam konteks tertentu kita boleh kata bagaimana Napoleon ini inspire his people. Pada ketika mereka untuk pergi perang menakluk Eropah, dan most of his army tak pernah pun ke battlefield. Banyak tentera dia adalah orang muda, tak pernah pergi ke battlefield.
Dan pada ketika itu dalam satu big congregation where he addressed his army, dia kata kepada tentera dia, kata-kata ini sampai hari ini walaupun to the nearest meaning lah tuan-tuan yang boleh saya katakan, dia kata kepada tentera dia, I have a full belief in you, I have a full belief in you, you are the best army in Europe, we will conquer Europe. I have a full belief in you, you are the best army in Europe and we will conquer Europe. Apa yang saya ingin sampaikan di situ tuan? Sebagai sebuah bangsa dan negara, kita Malaysia harus bangun dan bangkit. Tidak akan datang satu bangsa lain membantu negara kita. Kita sendiri harus bangun dan bangkit untuk angkat setinggi mungkin. We are not going to